Baik, untuk mengulas selanjut sudah bersedia bersama saya ketika ini Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Terima kasih Dr. Hamidin sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Reaksi pertama Dr. Hamidin melihat kepada barisan Exco Johor. Semua muka baru dan semua muka muda. Terima kasih Naila. Sememangnya memeranjatkan untuk kita melihat senarai Exco yang diberikan oleh Dato' Ghazi sebagai Menteri Besar Johor dan diperkenalkan oleh Tuanku Sultan Johor. Mengapa saya kira memeranjatkan? Kerana kita melihat ramai yang dilantik sebagai ahli Exco merupakan orang yang pertama kali memegang jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Itu yang pertama. Keduanya, kalau lihat dalam konteks usia, kebanyakan mereka juga berada dalam usia muda dan tidak ramai yang mempunyai pengalaman dalam pentadbiran Johor yang lepas. Pada masa yang sama, satu ciri yang menarik juga ialah kita lihat terdapat dua adun wanita yang dilantik sebagai Exco kali ini, dan ini juga merupakan sesuatu yang menarik kita melihat kepada senarai Exco negeri Johor kali ini, Naila. Kemampuan dan kelayakan mereka itu masih terlalu awal untuk kita nilai, tapi kita nak lihat dahulu dari segi perspektif. Kita nak lihat dari dua perspektif di sini, dari perspektif rakyat Johor dan juga dari perspektif ahli politik lain. Pertama sekali, dari perspektif rakyat, bagaimana agaknya persepsi mereka terhadap barisan Exco baru? Saya kira rakyat akan memberikan satu perhatian yang luas kepada barisan Exco kali ini, kerana ini adalah Exco yang akan menentukan hala tuju negeri Johor selepas kita berdepan dengan tahap pandemik dan kita berada di dalam keadaan endemik. Dan pada 1 April ini, sempadan Johor Singapura juga akan dibuka, dan ini menandakan satu tanda aras baru dalam proses pemulihan ekonomi Johor. Jadi bagi rakyat, saya merasakan Exco ini diperhatikan dengan rapat oleh rakyat, memastikan bahawa mereka mampu menggalas tugas, memastikan Johor berada di tempat yang sepatutnya dalam konteks mengembalikan semula keadaan ekonomi, mengembalikan semula keyakinan rakyat kepada sistem kesihatan kita, dan juga pada masa yang sama dalam konteks kestabilan politik. Tetapi dalam konteks sisi yang lain pula, Naila, saya merasakan pelantikan Exco baru ini membawa satu hala tuju baru dalam konteks politik di Johor. Sememangnya kita mengetahui bahawa orang muda mempunyai masa depan yang besar dalam konteks mempunyai jumlah pengundi yang semakin luas, dan kalau kita lihat itu mungkin direfleksikan dalam konteks Menteri Besar Johor dan juga ahli Exco, di mana kebanyakan mereka adalah diisi oleh golongan muda. Dalam konteks inilah saya kira sedikit sebanyak ia akan mengganggu gugat keadaan UMNO sebagai sebuah parti, kerana UMNO itu sebagai sebuah parti merupakan satu parti yang sangat berstruktur sifatnya, dan usia memainkan peranan yang penting. Malahan kalau kita lihat dalam konteks senarai Exco ini, tidak ramai adun-adun yang boleh dikatakan senior berada di dalam lapisan sebagai ahli Exco, dan ini saya kira akan sedikit sebanyak mengganggu gugat keadaan kestabilan politik, dan kita akan melihat lebih banyak. Bagi saya, kita akan melihat lebih banyak percaturan politik berlaku bagi memastikan mereka berada di dalam ahli Dewan Undangan Negeri ini mempunyai tempat yang setimpal dalam konteks parti pada masa yang sama. Dr. Midin sebut tentang kestabilan yang mungkin sedikit terganggu akibat barisan Exco baharu ini, tetapi apa reaksi yang boleh kita jangkakan di peringkat persekutuan politik khususnya dalam parti UMNO? Saya kira dalam konteks parti UMNO, kita mengetahui bahawa UMNO sememangnya sebagai di Putrajaya ataupun di PWTC lebih favor kepada Hasni sebagai Menteri Besar. Dan saya melihat ini adalah merupakan satu langkah berani yang dilakukan oleh Dato' On Ghazi sebagai Menteri Besar Johor bagi memastikan bahawa golongan muda mendapat tempat yang seharusnya. Persoalannya, adakah itu mendapat restu, adakah itu juga akan diguna pakai di peringkat PWTC. Saya merasakan seperti yang saya katakan tadi, Naila, UMNO merupakan sebuah parti yang sangat berstruktur sifatnya, mempunyai tradisi dan konvensi yang sangat jelas. Dalam konteks ini, kebiasaannya apa yang berlaku ialah gabungan di antara muka-muka lama dan muka-muka baru dalam pembentukan Exco ataupun kabinet, ataupun mereka yang kanan dalam kerajaan. Jadi dalam konteks ini kita melihat ianya boleh dikatakan agak kurang itu berlaku dalam konteks Exco Johor kali ini, dan lebih diberikan penekanan kepada golongan muda. Malahan ada yang
pertama kali memegang jawatan exco ini merupakan orang yang pertama kali bertanding di Dewan Undangan Negeri. Jadi saya melihat ini sedikit sebanyak akan juga mencetuskan rasa ketidakpuashatian di PWTC. Penglibatan wajah baharu dan muda dalam barisan Exco ini bagi Dr. Midin agak mengejutkan. Adakah ini bagi Dr. Midin boleh digambarkan sebagai satu disruption kepada struktur politik yang seperti doktor katakan tadi, dalam parti UMNO itu khususnya terdapat struktur politik yang amat tersusun, ada strukturnya. Jadi adakah ini mungkin boleh digambarkan sebagai satu bentuk disruption, sedikit gangguan? Ya, saya kira menarik. Nala, itu saya kata tadi apa yang dilakukan oleh Dato' Onn Ghazzi ketika ini merupakan definitely satu disruption kepada convention UMNO. Dan sejauh mana beliau berjaya, saya kira ialah kejayaan EXCO-nya menangani persoalan ekonomi, menangani persoalan post-COVID, menangani persoalan sosial yang dihadapi oleh rakyat Johor. Itulah yang akan menentukan kejayaan EXCO-nya. Sudah tentu Dato' Onn Ghazzi mempunyai kelebihan sebagai Menteri Besar untuk menentukan siapa exco dan mereka sudah tentu mahu bersama dengan mereka yang boleh mendapat kepercayaan beliau. Tetapi pada masa yang sama seperti yang saya katakan tadi, kebiasaannya kepentingan parti itu diambil kira. Convention parti itu kebiasaannya diambil kira. Tradisi parti itu selalunya diambil kira. Jadi dalam konteks ini saya melihat disruption itu bagus, tetapi adakah dia boleh menjadi sesuatu yang mengejar semula? Okey. Dato' Onn Ghazzi pada masa akan datang, saya kira waktu akan menentukan itu. Tetapi sekiranya beliau dan exco beliau berjaya menangani persoalan tentang post-COVID, persoalan ekonomi, sosial rakyat Johor yang sangat-sangat terkesan kerana COVID, saya percaya beliau akan mendapat tempat yang baik dalam konteks di pandangan mata rakyat. Dr. Midin ada menyebut tentang soal pandemik COVID-19, soal ekonomi, isu-isu sosial. Apa antara cabaran utama dan harapan utama rakyat Johor terhadap barisan Exco baru ini? Seperti yang saya katakan tadi, Naila, kalau kita turun ke Johor Bahru ketika ini, kita boleh melihat bagaimana persoalan tentang ekonomi, persoalan tentang sosial akibat COVID-19. Kita melihat Johor terutama di Johor Bahru amat malap kerana hubungannya dengan yang sangat bergantung dengan Singapura. Jadi dalam konteks ini saya merasakan rakyat akan memerhatikan sejauh mana apabila kita bergerak ke arah endemik, contohnya pada 1 bulan April ini, kerajaan negeri mampu untuk menjana semula kepesatan ekonomi, perubahan sosial yang berlaku yang diingini oleh rakyat. Tapi ingat pada masa yang sama juga kita masih lagi di bawah endemik COVID-19. Jadi dalam konteks inilah keseimbangan yang perlu dilakukan oleh kerajaan, oleh Exco Negeri Johor bersama-sama dengan Menteri Besar ini merupakan satu cabaran yang utama. Di sini yang saya katakan tadi agak meranjangkan kerana kebiasaannya dalam konteks konvensi UMNO sebagai sebuah parti, mereka selalunya menggunakan muka lama dan muka baru. Maknanya terdapat muka lama yang boleh dijadikan sebagai panduan pengalaman kepada anggota baru. Tapi sekiranya legislative engagement yang dilakukan oleh Onn ini berjaya, kita melihat mungkin beliau melakukan lebih banyak pendekatan lebih drastik yang unconventional dalam memastikan Johor kembali semula sebagai sebuah kuasa ekonomi dan kuasa sosial di selatan tanah air. Akhir sekali, Dr. Midin juga ada menyebut tentang penglibatan adun wanita dalam barisan Exco baharu ini. Mungkin tak begitu banyak seperti yang diharapkan, mungkin setengah pihak mungkin mengharapkan 50% representation wanita itu, tetapi ini mungkin satu langkah yang agak progresif bagi Dr. Midin melihat kepada penglibatan atau representation setiap kumpulan dalam barisan Exco ini, terutamanya dari sudut umur, dari sudut usianya, ada yang muda, ada yang baharu dan juga dari sudut kaumnya juga cukup berbeza dan kepelbagaian. Kalau nak melihat dari sudut diversity-nya pula bagaimana? Kalau saya tertarik sebenarnya melihat kepada diversity yang dilakukan oleh Onn Ghazzi dalam menyusun Exco beliau. Contohnya beliau menaktikan 3 orang bukan Melayu, 1 daripada MCA dan 2 daripada MCA, 1 daripada MIC berada, 3 daripada 10 orang merupakan maknanya 30% merupakan bukan Melayu. Wanita mempunyai 2 orang wakil dan kedua-duanya itu bagi saya memegang portfolio yang penting. Salah seorangnya memegang Nurliza daripada Johor Lama, memegang sektor pendidikan yang saya kira amat penting
dalam konteks post-COVID ini. Jadi saya merasakan dalam konteks pembahagian itu jelas ya. Kepelbagaian itu berlaku dengan pelbagai kaum memegang portfolio tertentu dan wanita juga mendapat tempat. Kebiasaannya dalam konteks Dewan Undangan Negeri ini, kebiasaannya wanita seorang sahaja yang dilantik memegang DUN. Tetapi di Johor kali ini kita melihat dua dilantik dan itu merupakan satu penambahbaikan yang saya kira amat penting. Tapi saya tertarik juga untuk melihat seperti yang Naila katakan tadi, kita melihat dalam konteks pembahagian menurut generasi muda, tua dan sebagainya. Kerana dalam konteks ini, kita melihat generasi bawah 50 tahun itu mendominasi kumpulan Exco Negeri Johor. Dan ini saya kira yang menjadikan dinamika Exco baru ini menjadi sangat menarik diperhatikan oleh ramai Dewan Undangan Negeri yang lain.